Okey, sekali lagi selamat datang. Sebelum kita bermula, saya akan memperkenalkan tuan penceramah kita. Okey, nama beliau ialah Encik Dennis Tan Tai Wei. Beliau merupakan pengerusi Persatuan Kuntau Iban Sibu dan beliau juga adalah seorang buruh kuntau di persatuan tersebut. Okey, kita ada seorang lagi penceramah, nama beliau ialah Encik Edwin Maring. Beliau merupakan setiausaha Persatuan Kuntau Iban Sibu. Duka cita dimaklumkan, Encik Edwin Maring tidak dapat hadir bersama dengan kita hari ini atas urusan peribadi. Okey, jadi kita akan bersama dengan Encik Dennis untuk teruskan ceramah beliau pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita menjemput Encik Dennis Tan untuk mulakan ceramah kita pada petang ini. Dipersilakan. Test. Okay, thank you. Okay, selamat petang semua. Nama saya Dennis Tan Tai Wei. Saya ada tiga mix blood. Iban, Melanau dan Cina. Okay, saya mix 3, and then saya bekerja di Kapit, Majlis Darah Kapit sebagai penguatkuasa. Dan di sini, ini adalah kegiatan luar saya. Okay, untuk pengetahuan semua. Sekarang ni kita akan masuk slide ke Persatuan Kuntau Sibu. Nanti saya akan introduce lagi. Saya punya, ada personal biodata saya nanti. Okay. Yang ni kan dia send tadi. Ini yang Cik Edi. Okay. Okey. Persatuan Kuntau Sibu memang jarang orang dengar ni. Ini adalah baru ditubuhkan lebih kurang 4 tahun sudah. Kemungkinan 4 tahun. Satu pertubuhan untuk mengekalkan budaya asal, mempertahankan diri masyarakat iaitu Kuntau Iban agar terus diminati sampai bila-bila. Okey. Dan yang kedua, menyatukan para jurulatih, guru kuntau, pesilat Dayak dalam satu persatuan. Okey. Untuk memudahkan kita mencari dana dan bekerjasama dengan pelbagai jenis agensi pertubuhan kebudayaan lain. Okey. Yang kelima, berusaha menjadikan Kuntau Iban sebagai satu akademi dan boleh diangkat menjadi satu acara sukan setanding dengan jurusan-jurusan mempertahankan diri yang sudah ternama di peringkat nasional seperti taekwondo, wushu, silat, and then yang lain-lain lah. Okay, the next slide. Okay, yang ni adalah, sebenarnya ini bukan slide saya, ini slide Encik Edwin. Saya akan cover dah, okay. Okay, menurut cerita seorang maha guru di Sabah, iaitu Pak Mustafa, pada awal tahun 60-an, ilmu kuntau atau persilatan ini berasal daripada seorang puteri Kayangan. Ini Kayangan ke Kayangan? Okey. Dari 7 beradik dan diturunkan kepada suaminya. Okey. Yang kedua adalah suaminya pula menurunkan ilmu kuntau atau silat itu kepada murid-muridnya dan terus diwarisi hinggalah ke hari ini. Serta silat itu wujud walaupun berdekat lamanya. Yang ini cerita dongeng. Tapi ada juga yang yang betul informasi dia. Kita akan bandingkan nanti. Kemungkinan ini adalah cerita dari silat. Silat dari kawan kita yang berbangsa Melayu. Adakah berkaitan? Ada pelajar silat di sini? Tak ada berkaitan kan? Saya pun tak tahu ni yang dari mana lah. Okey, kita akan tengok perbezaan dia nanti. Ada juga guru kuntau yang mendapat kuntaunya daripada mimpi. Yang ni ada kaitan dengan ilmu silat mempertahankan diri Iban. Yang ini memang betul. Kuntaunya daripada mimpi ketika dia tidur. Misalnya seorang guru kuntau Iban yang amat dikenali pada tahun 60-an, dahulu bernama Guru Kiroh. Okey. Yang ni memang Guru Kiroh ni dia setengah manusia, setengah hantu. Dia ada dapat
berkomunikasi dengan makhluk halus yang ini. Beliau selalu bermimpi berguru dengan seorang dalam mimpi yang mendapat ilmu kebatinan daripada mimpi juga. Yang ini betul. Kuntau-kuntau itu lah beliau diturunkan kepada murid-muridnya yang mana memang tiada pada mana-mana guru kuntau yang lain. Sehingga hari ini kuntau-kuntau dari Guru Kero masih banyak yang diwarisi oleh guru-guru kuntau Iban Sarawak. Okey, pada saudara-saudari, kemungkinan memang jarang lah kamu orang dengar perkataan kuntau ni kan. Terutamanya yang banyak kalau pesilat memang dia akan tahu lah apa itu kuntau dan pencak. Pencak pun jarang kamu orang dengar. Ini bahasa Iban, pencak ni. Okay, next. Okay, apa itu kuntau dan pencak? Kuntau, pencak silat adakah sama? Jawapannya sama, tapi sembah dan pukulannya yang berbeza-beza. Dan kuntau adalah satu cabang seni, merupakan satu ilmu mempertahankan diri yang selalu dimainkan oleh masyarakat Iban dari dulu-dulu lagi apabila ada pesta keramaian, gawai, orang kahwin, gawai hantu dan lain-lain pesta. Kuntau juga merupakan ilmu untuk mempertahankan diri ketika kita diserang oleh seseorang pihak lawan. Kuntau juga terdiri daripada 3 elemen yang unik, dibahagikan satu rasa yang sukar bagi kita meneka atau mengenalinya secara fizikal. Okey, bungai kuntau yang ni saya cakap tadi, bungai kuntau, pencak, silat, dia ada pelbagai jenis rentak dan langkah. Dia tak sama. Okey. Ini buah kuntau. Cara bertahan ataupun melawan musuh. Okey. Dan yang ketiga ini sudah jarang. Jarang sudah ada. Ilmu kebatinan, petua, pantang larang dan sumpah guru. Yang ini jarang-jarang ada. Yang kalau orang dulu-dulu pengamal silat, pengamal kuntau ataupun pencak, dia orang memang akan mengamalkan ilmu batin. Okey. Next. Ini nanti kita sebut nanti ya. Okey, yang ni baru slide saya. Ni baru saya faham sikit nanti ya. Okey, this is our Persatuan Kuntau Sibu. So you all can see. Ini nama dia, and then ini adalah kelab saya sendiri yang ini di Sibu yang sudah berapa tahun, start dari 2015 sampai sekarang masih juga ada di Sibu. Okey. So, kenapa dia dikatakan Spring 12 Sibu? Cuba tengok lambang ini. Dia ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, dia ada 12 cabang. 1 2 3 4. Di luar cabang. Okey. Yang di dalam juga pun sama 12. Kalau orang dapat kira lah. Okey, ini adalah lambang guru tua saya, iaitu lambang Kesatuan Bela Diri Seni 12 yang ini. Pukulan 12, spring 12, dia macam-macam 12. So yang ini adalah diturunkan daripada guru saya. Okey, yang kalau di silat Melayu dia banyak, ada silat helang putih kan, ada silat apa lagi, rumpun silat Sarawak banyak tu, banyak dalam tu. Okey, next. Okey, next. Okey, ini baru saya yang buat tadi. Okey, ini nama saya, umur 30 tahun, lahir di Mekah, Kristian, Cina mix yang saya cakap tadi lah, Melanau, Iban and Chinese. Tapi saya punya culture moto Iban. Okey, moto Iban. So, kewarganegaraan Malaysia lah. Pendidikan diploma, skudai. Sekolah rendah, SJK Udek, menengah, SMK Syarikat. Ada pula saya punya student tu yang sana tu. College saya tu. Okey, pencapaian kurikulum memang ini memang first. Okey, sejarah perjalanan saya dalam bidang kuntau. Yang ini dulu tahun 2000
kata silap saya 2015 kah, di Nangasluan, Putus Ibau, Kalimantan Barat, Indonesia. Perguruan Kuntau Lang Buana. Ini Kuntau Dayak di sana lah. Saya belajar di sana selama sebulan. Guru Telajan nama guru dia. And then yang ini orang memang top lah. Nangatutus Igan, Panglima Sop nama dia. Sekarang pun masih hidup Panglima ni. Dia orang tak main tangan. Dia tak akan tumbuk kepada antara jarak badan manusia dan manusia. Dia orang gunakan ilmu yang ini. Guru Panglima Usop, di mana dia mendapat gelaran Panglima di pentas Kesultanan Brunei. Masa itu masih siapa Sultan Brunei itu dulu untuk dia mendapat gelaran Panglima dulu. Yang ini guru saya di Sarek, Serikai, Guru Clement. Ini di Pakan Nunggang, Guru Mani di Sibu. Ini Guru Silo, Memaloh, Kalimantan Barat. Memaloh tu orang sebelah lah tu. Orang sebelah, orang Dayak sebelah. Ini Guru Clement, Pandak. Guru Nading, ini semua guru-guru saya yang sudah tempat saya sudah belajar lah ni. Okay, next. Okay, ini dia ada beza dia. Okay, beza dengan silat merupakan seni yang sinonim dengan orang Melayu. Betul kan? Silat memang dari dulu-dulu lagi. Sekaligus menggambarkan keindahan, ketangkasan langkah, kecekalan dan kebolehan individu yang mahir dalam mempelajari ilmu mempertahankan diri. Walaupun tidak diketahui secara tepat bilakah seni silat pertama diamalkan orang Melayu untuk mempertahankan diri, menyerang dan bertempur, ia seolah-olahnya sebati dalam jiwa orang Melayu sejak kurun ke-13 lagi. Memang sudah lama. Okey. Dia orang ni mengamalkan ilmu anatomi tubuh, ilmu saraf yang berkait dalam pergerakan belaan dan serangan silat. Pemahaman tentang anatomi badan, titik-titik kelemahan pada anggota badan menjadikan silat itu sangat unik. Jadi tidak heranlah seseorang itu, wanita ataupun orang tua, macam salah je ayat ni, dapat menembakkan musuh tanpa menggunakan kekuatan fizikal. Okey. Yang ini adalah untuk silat. Beza dia. Kuntau, beza silat dengan kuntau. Sekarang kita masuk ke kuntau. Merupakan seni mempertahankan diri daripada suku kaum Dayak yang berasal daripada Kepulauan Borneo yang telah wujud ribuan tahun dahulu bagi suku Iban Dayak. Teknik seni kuntau Dayak lebih lagi ke aliran yang kasar. Memang kasar. Dan teknik spring ketangkasan. Spring ni dia macam sesuatu benda yang fleksibel. Fleksibel ni. Ketangkasan memukul 3 tempat sekaligus di titik kelemahan musuh dan juga dapat mematikan musuh dengan serta-merta sekiranya pukulan terletak di bahagian poin kematian musuh. Manusia ni ada poin tau. Kita try nanti ya. Boleh? Okey. Titik-titik serangan kuntau terhadap musuh adalah berdasarkan kuntau juga digunakan pada masa dahulu dalam arena peperangan dan juga dipamerkan pada acara seperti gawai lain-lain acara berbentuk keramaian. Titik-titik serangan kuntau terhadap musuh adalah berdasarkan kelemahan saraf manusia. Di antara keunikan yang paling khas bagi titik kelemahan manusia adalah waktu jam. Titik kelemahan manusia di musuh di waktu pagi, tengah hari, petang dan malam. Sekarang ni jam 3. Nanti saya bagi tahu kamu jam 3 dekat mana. Janganlah nanti saya tidak dapat keluar dari sini. Okey. Dalam tubuh manusia kita ada 3 peringkat anatomi. 1 di bawah, tengah dan atas. Dan bahagian-bahagian tertentu di dalam manusia ini, sekiranya cuaca itu sejuk, kita akan untuk pengamal yang inilah yang pernah saya belajar. Waktu jam. Ini bukan main-main. Saya buat ini macam saja. Orang tu boleh tumbang. Kalau
point dia. Kalau dia tengah hari dekat mana, manusia kita tak saja, dan memang akan terus tumbang. So that's why kalau kamu tengok video yang tular di media sosial seperti bergaduh, tumbukan, kalau one Q dia tumbuk, dia tu tumbang, itu adalah point kelemahan manusia. Yang saya cakap tadi, waktu jam, point manusia memang ada. Pagi, tengah hari, petang dan malam. Saya macam ni saja, tik saja satu kali, memang kamu akan tumbang. Kalau waktu sekarang jam 3, siapa mau coba? Okey. Yang ini saya tak akan bagi tahu kamu orang, sebab ini ada sulit rahsia. Ini yang saya belajar dulu. Okey? Saya akan simpan. Kalau saya bagi tahu, memang saya tak dapat keluar dari pintu. Kamu orang tik saya nanti habis cerita. Okey, next. Okey, ini adalah kewujudan Kuntau Spring 12. Yang ni lah dikatakan mimpi tadi. Spring 12 telah wujud pada zaman leluhur dan telah diwaris dan diturunkan kepada orang tua dan muda pada masa dahulu lah. Wujudnya Kuntau Spring 12 ini berdasarkan cerita guru-guru moyang adalah daripada mimpi seorang pendekar Dayak yang bernama Ngadan. Okey, pada satu masa, ini ringkas ceritalah, saya tak perlu baca. Ini Ngadan. Ngadan ini adalah sebenarnya seorang headhunter dulu. And then dia ni pergi ke sungai. Ini mimpi dia ni. Dia pergi ke sungai, berjalan-jalan, tidak ada jalan keluar. Okey. Setelah Ngadan nampak ada satu tempat untuk berteduh, iaitu apa cakap tu? Buluh. Kalau kita tengok di hutan, buluh itu dia selalunya dia macam dia punya tempat bawah tu memang sejuk kan. Dia berteduh di situ. Okey. Keluarlah. Jadi Ngadan ni duduk dalam tu. Lepas tu dia rehat, and then keluarlah seorang orang tua ni. Orang tua ni, yang ini bahaya ni, orang tua ni. Jadi orang tua itu pun secara ringkasan ini, ringkasan. Orang tua itu dia mencabar Ngadan masa tu. Kenapa kamu datang di sini? Dia cakap, ini adalah tempat saya dan kamu tidak meminta keizinan untuk masuk ke tempat kawasan saya. And then singkat cerita, orang tua itu mengamuk, lalu dia berubah. Dalam mimpi Ngadan ini, Ngadan berubah menjadi makhluk yang sangat-sangat ganas. Lepas tu menyebabkan pergaduhan di antara Ngadan dan orang tua tersebut. Okey. Selepas tu, singkat cerita, orang tua tersebut kalah. Dan pada masa itu, orang tua itu menyebut kepada Ngadan, Ngadan, kamu adalah orang yang kuat, dia cakap. Dan saya akan menghadiahkan kamu sesuatu, dia cakap. So dia hadiahkan Ngadan Kuntau Spring 12. Sebenarnya dulu bukan Kuntau, pencak, orang cakap pencak. Tapi now pencak is more to tarian, Kuntau more to masyarakat. Okey. Jadi turunlah. Dia belajar bungai. Kami orang cakap Iban, bungai ataupun bunga Kuntau tersebut. Belajar, and then dia terbangun daripada mimpi dia. So Kuntau tersebut diajarkan, diturunkan sampai sekarang. Yang 12 ni, Spring 12. Okey, itulah kewujudan. Yang ini memang betul. Yang ini dari untuk Spring 12 lah, Kuntau Spring 12. Okey, next. Okey. As you can see, yang ini adalah gelanggang. Besar dah gelanggang. Kuntau dia tidak ada gelanggang seperti bilik seminar ini. Dia tak boleh belajar atas mozaik. Dia mesti manusia dengan alam. Macam tu dah. Manusia dengan alam. Okay? So apakah akan dibuat sekiranya kita mahu
belajar kuntau dan apakah prosesnya. Sekarang saya akan masuk proses dia. Okey, upacara ini adalah wajib, iaitu miring. Dilakukan untuk setiap sesi permulaan belajar bagi tujuan memberkati area tersebut, dan tempat yang digunakan juga untuk meminta berkat daripada leluhur moyang dan guru-guru kuntau yang telah meninggal dunia. Ini adalah proses yang sangat-sangat penting bagi memulakan ataupun memulakan sesi belajar di setiap kalilah. Yang ini, upacara ini juga bagi memberkati murid-murid yang belajar pada masa yang sama supaya tidak diganggu oleh makhluk halus ataupun penunggu tempat tersebut semasa proses belajar. Kalau dalam Iban, bahasa Iban dia apa tu? Nasih tanah macam tu kan? Nasih. Maaf ni? Nasih. Nasih tanah. Nah, yang ini adalah penting untuk let's say kita belajar di sini. Kita akan buat proses miring. Dia ada 4 penjuru. And then kita akan potong ayam di sini juga. Bagi semua yang belajar dalam ini supaya benda luar ataupun benda asing, makhluk halus ataupun buatan orang tidak akan masuk ke kawasan kita belajar. Ini tujuannya. Sebab yang kalau sejarah yang dulu, kalau belajar kuntau ni memang dia banyak orang yang mau uji kamu. Siapa guru tu? Itu guru A. Kuat dia, kita pergi sana semua. Serang macam tu dululah. Sekarang tidak ada. Dia mau serang, undang-undang ada. Okay, next. Okey, proses-proses yang wajib dilakukan pada hari pertama sampai ke hari ketiga. Okey, kalau belajar kuntau ni dia 2 minggu. 2 minggu satu sesi. Okey, memeras buah limau ke bahagian mata. Yang ini guru yang akan lakukan kepada anak murid. Setiap anak murid yang hadir, mata akan simple lah, picit limau tu masuk pergi mata. Limau masuk pergi mata, tidak sakit tu. Proses ini dilakukan oleh guru kepada semua anak murid yang datang belajar supaya mata menjadi lebih tajam semasa latihan. Yang ini memang banyak orang yang tidak suka ni proses pertama ni. Sangat-sangat sakit. After that memang kamu akan fresh. You punya penglihatan memang semua akan clear. Yang ini proses ni. Cuba nanti balik rumah pergi dapur potong limau, try. Try nanti kalau you mau rasa. Okey. Okey, yang ini saya tulis bahasa Iban sebab pengampul tak ada dalam bahasa Melayu. Okey. Mandi pengampul. Pengampul ni dia ada satu ubat. Ubat itu kalau kamu ambil kayu ke, kalau kamu sudah mandi ni, kamu pergi pukul orang yang sudah kena mandi ni, memang dia tidak akan berasa sakit. Pengampul dia orang cakap. Saya pun bahasa Melayu tak ada ni. Bukan kebal lah, bukan kebal. Dilakukan oleh guru kepada semua anak murid yang belajar supaya tubuh badan tidak akan terasa sakit dalam proses latihan. Yang ini mandi pengampul. Okey. Berunsur perampas. Okey. Perampas ni bukan merampas barang orang ni, bukan. Kalau dalam bahasa Iban, dia kalau kamu itu dalam rumah panjang dulu, kalau ada budak-budak yang tidak pandai belajar, kemungkinan nenek ataupun atuk mereka akan pergi ambil ubat tu bagi dengan cucu. Dia akan mandikan ke apa, macam mana cara, dan supaya cucu tu cepat belajar, pandai belajar. Ini dia berunsur perampas. Saya kena di rumah panjang, kena orang Iban semua. Bakal pengawal hati tu ya. Jadi dua itik tu bisa sama maksud dua ni, dua atas bawah ni sama maksud. Yang ini untuk belajar, yang ini lincah dan tangkas. Dua-dua ini dia ada combination yang sama.
Dua ni. And then semua proses di atas dilakukan berturut-turut selama 3 hari. Gambar dan video saya tak ada. Yang ini cara dia, kain putih akan dimasukkan dalam baldi basah, and then student dia akan diri macam ni, akan dipukul 3 tempat, 1, 2 dan 3 sampai merah. Belakang pun sama, sampai merah. 1, 2 dan 3. 3 hari berturut-turut. Mata picit limau pun sama, 3 hari berturut-turut. Yang ini ada proses lah, proses yang wajib. Okay, next. Okay, upacara tamat kuntau. Tamat latihan lah. Ini. Upacara tamat ini dilakukan pada waktu pagi sebelum matahari terbit bagi mengelakkan ataupun mendengar burung mali. Yang ini bahaya ni. Kalau kamu rasa-rasa percaya ataupun tidak percaya, itu terpulang kepada kamu. Sekiranya Iban, orang Iban. Kalau kamu percaya setengah-setengah, jangan sekali kamu percaya burung ini. Ini yang paling bahaya ni. Dimulakan dengan upacara miring. Setiap murid yang belajar akan membawa seekor ayam muna jantan bagi tujuan upacara tamat. Ayam jantan tersebut digunakan dan disembelih bagi proses terakhir, iaitu biau ataupun nelak. Yang ini ada dia proses terakhir dia nanti. Perangai anak murid yang belajar nelak ini macam teropong. Who are you? Macam mana you punya persona? Dia akan tahu apabila ayam ini mati. Guru akan tahu macam mana perangai kamu. Ada kamu bohong ataupun kamu main-main dalam belajar kuntau, ataupun kamu saja-saja belajar kuntau. Daripada kematian ayam itu kita akan tahu. Ini memang wajib. Okay. Setelah upacara tamat kuntau selesai, murid yang belajar akan wajib memakan bahagian-bahagian yang terpenting ayam tersebut. Hanya ada yang ini memang rugi kalau kamu belajar kuntau. Bawa ayam 1 ekor, kamu cuma makan bahagian paha saja. Paha bukan paha ini, paha bawah ini. And then sayap dan jantung, itu saja. Kalau kamu belajar kuntau, rugi bawa 1 ayam itu. Berapa sekarang 1 kilo tu ayam Iban tu. Okey. Apa kegunaan paha kaki? Bertujuan untuk menguatkan paha kita manusia. Yang dalam kuntau lah ni. Sayap bertujuan untuk menguatkan lengan dan pergelangan tangan murid tersebut. Ini adalah yang ketiga adalah jantung. Ya, jantung, part jantung ni memang akan muntah. Banyak yang muntah. Jantung, okay, let's say sekarang ni kita berapa orang sini. Ambil jantung tu mentah-mentah, guru akan potong 2 and then gaulkan sekali. 1 orang dapat 2 slice. You kena makan, sebelum kamu makan tu you kena bersumpah. Yang ni. Yang ni selalunya memang banyak ya wak lah bunyi dia. Okay. Ini penting ni. Okay, next. Okay, sijil sekarang ni memang akan diberikan sebab Persatuan Kuntau Sibu dia under ROS. So supaya dia orang dapat tentera. Banyak sudah yang sudah lama belajar masuk tentera, polis pun ada, pegawai penjara pun ada. Yang ini sebahagian gambar sajalah. Okay, yang datang belajar pun pengetua, cikgu, siapa lagi? Tentera pun ada, PGA pun ada. Yang sudah datang belajar dulu, yang ni gambar lama lah. Next. Yang ini adalah tamat kuntau di peringkat tertinggi sebagai jurulatih ataupun guru. Sekarang nama panggilan guru tidak digunakan untuk zaman sekarang. Zaman dulu baru dia digunakan. Okay. Semua yang terpilih akan bermalam di gelanggang selama 1 ataupun 3 hari sebelum upacara tamat. Okay, let's say tamat guru ni dia 2 bulan. 2 bulan kamu akan belajar.
let's say kamu semua ni sudah mencapai tahap tertinggi, 2 bulan kamu orang akan belajar banyak bunga-bunga yang tinggi yang tidak pernah kamu orang belajar. Kamu akan belajar dalam masa 2 bulan ini. Dan penghujung 2 bulan ini, 1 ataupun 3 hari sebelum kita tamat, akan bermalam di dalam gelanggang. So, kemungkinan seminggu pun boleh. Kalau saya selalu seminggu. Okay? Dan kamu orang akan bertapa. Dan saya akan hantar kamu satu tempat, 200 meter jarak satu orang. Setiap malam. Bertapa. Betapa tu kamu tidak tahu apa yang kamu akan jumpa nanti. Tapi yang paling saya tahulah, betapa tu kamu akan jumpa benda yang kamu paling takut. Dan dia, kalau dia saiz kecil, dia akan jadi besar. Macam tu. Contoh, takut ular. Ular tu dia tak datang kecil, dia datang besar. Kamu lari, habislah kamu. Tiada ilmu kamu dapat. Okay? Aktiviti yang dijalankan semasa bermalam di Kelang, yang ni tadi bertapa. Tempat ataupun jarak, yang ni 50 dalam 100 meter lah, sama tadi. Belajar bunga yang tertinggi. Tertinggi dia kadang-kadang paling tinggi pun banyak nama dia nanti. Saya akan bagi kamu orang tengok nama dia nanti. Okay, next. Yang ini tadi tidak datang. Edwin Marin dia ada masalah pribadi. Iaitu bapa dia meninggal pagi tadi. Dia tak dapat datang. Okay, ini adalah proses tamat jurulatih. Mengambil masa 1 ataupun 2 bulan bergantung kepada keadaan ataupun jumlah aliran bunga yang dipelajari. Teknik asas untuk pembukaan kelang ataupun gelanggang, asas mengajar dan lain-lain yang berkaitan sebagai jurulatih. Aliran bunga juga menjadi peranan penting oleh kerana jurulatih akan mempelajari kuntau tertinggi dan sukar untuk dikuasai. Okay. Yang ini adalah proses pemilihan guru-guru tadi. Okay, ya simple saja. Okay, sekarang ni kita akan tamat sebagai jurulatih. Akan konvo sebagai jurulatih. So saya akan panggil dari SMC guru 1, SRDC 1, and then dari Kuching, semua panggil satu guru yang tertinggi yang akan datang tengok kamu semua orang yang akan tamat pada hari itu. Dan dia akan memilih siapa yang nombor 1 di dalam semua kamu ini, sampai nombor berapa lah. Kalau nombor 1 tu memang jackpot tu. Okay. Dia aspek dia yang penting dalam pemilihan jurulatih adalah dia ada aspek sendiri. Kuda-kuda, orang cakap ke kuda, and then lincah, tumbukan, langkah-langkah kuntau dia kontrol dengan baik, and then prestasi dan lain-lain elemen yang mempengaruhi mata guru-guru yang hadir pada masa itu, dan murid tersebut akan dinobatkan sebagai jurulatih nombor 1 dan seterusnya. Ini adalah macam kita exam lah ni, exam dalam kelas. And then siapa yang dapat jawab soalan banyak, itu nombor 1 dalam kelas macam ni. Tapi ini memang wajib. Okay, memang wajib. Okay, next. Ini baru setengah saja. Baru setengah saja ni. Banyak yang lagi yang saya tidak ingat. Bungai 1, bungai 2 memang common kalau di kuntau Iban. Bungai gunting, bungai cermin, bungai sugu, bungai betawi, bungai spring muda, bungai tititiong, pencak pedang, pedang spring, pencak pirin. Ini bungai tanggak spring 12, spring 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12. Dia dikatakan bungai tanggak spring 12, spring 24. Ini hybrid sudah ni. Spring 24 hybrid sudah. Spring 36 pun hybrid. Spring 48 pun hybrid. Caterpillar, spring caterpillar, dam-dam spring, dam-dam spring caterpillar, ini memang semua sudah hybrid ni. Bungai pedang, dam-dam spring. Bungai tembung. Tembung ni dia pakai kayu. Tembung 1, kayu panjang 1.
Tembung 2, kayu pendek 1 kaki antara jarak yang ini sampai hujung 2. Bungai lang ini helang, bungai helang kalau dalam bahasa Melayu. Bungai harimau beranak, harimau ganas. This is spring, pukulan 1 sampai 7. Yang ini memang bungai langinau, lang jangai, lang buana. Ini bunga tinggi nih. Nih. Jarang ada. Remang bergantung, alam bumi. Kalau bungai lang Betawi, Minangkabau itu banyak yang sudah diambil oleh guru-guru yang dulu. Dia ambil satu persatu, and then dia combine. Macam itulah dia. Minangkabau, ini pun jarang kita dengar ni. Tapi kalau di silat ada, saya dengar di silat Minangkabau. Okay. Yang ini antara yang common sekarang lah. Kalau yang dulu-dulu punya bunga daripada atas ini 11 ke 1. Yang itu memang bunga yang lama-lama punya. Yang ni semua bawah, start dari 24 ke belakang ke atas, semua adalah hybrid. Sudah digabungkan, sudah ditambahkan lagi macam tu. Okay, dia ikut kreativiti seorang guru itulah. Okay, next. Okay, ini adalah gelanggang kuntau yang banyak yang terdapat di Sarawak. I think semua ini sudah under ROS. Ya, sudah under ROS. Ada yang kamu kenal sini? Tidak? Guru Pol Bintulu, Guru Serai Miri. Ada yang kamu kenal kah sini? Nombor 4. Siapa nombor 4? Oh, itu orang kenal tuh. Banyak orang kenal tuh. Nyawai Meluda Siang Angkah, Frederick Tutong, Matthew. Ini adalah barisan guru-guru dan nombor 4 saja. Undi nanti ya, undi. Okay. Banyak lagi yang belum saya tahu. Kadang-kadang, let's say lah, example, Kelab Kuntau Harimau Berantai Bintulu, dia akan buat cawangan lagi. Banyak cawangan. Ini banyak cawangan. Ada yang banyak cawangan sini. Cawangan Bintulu, Miri, Kucing, Lundu, Bau, macam tu. Okay. Next. Ini adalah barisan guru yang di bawah naungan Persatuan Kuntau Sibu. Okay. Yang paling muda sini umur dia 20 mana? Oh, tidak ada dalam ini. Tidak ada masa tu. Yang itu 21. Yang paling tua sini tak ingat saya. Itu guru jemaat. Ada yang kenal ke dalam ni? Ada yang kenal? Siapa? Miklas, ya betul. Itu student SMK Sekehat. Yang ini barisan-barisan dia lah. And then Exco ahli Persatuan Kuntau Sibu juga. Semua ni. Okay. Saya ada lagi kah? Saya ada lagi. Ada? Habis dah. Ya kah? Belum sampai 1 jam. Okay, now kita masuk kepada Q&A. Siapa ada soalan? Macam mana? Kita santai-santai saja. Sementara cukup jam, tunggu saya punya flight nanti pukul 8 mau Kuching. Okay. Okay, mari kita sama-sama berikan tepukan kepada Tuan Ceramah. Thank you. Saya tadi. Okay, sekarang saya ingin membuka sesi ini untuk sebarang pertanyaan yang ingin diajukan kepada Tuan Penceramah. Persilakan. Anyone? Dan siapa-siapa ada soalan? Santai-santai saja. Ataupun kamu curious pasal ini, pasal itu, you boleh tanya. Okay. Jangan tanya saya single ke tak. I still single.
Selamat petang. Okey. Saya nak bertanya berkenaan dengan ahli-ahli yang mempelajari kuntau lah, ilmu kuntau. Okey. Adakah diwajibkan buat tatu macam yang guru ada sekarang? Itu saja. Okey. Okey, berkenaan dengan tatu. Okey, sebenarnya yang ini tak wajib. Yang ini adalah sebab ada kebudayaan tadi, kelab kebudayaan, iaitu Kelab Gagong Sarawak. Kalau pakai gagong tak ada tatu, you boleh pergi pungut kayu lah, dia orang cakap dalam kelab itu. Itu yang buat saya orang buat tatu macam ni. And then yang ini adalah lambang kuntau. Nah, yang ini orang banyak tanya, kenapa perlu tatu macam ini? Wajib ke tak? Itu adalah tidak wajib sebenarnya. Tetapi sekiranya kamu sampai ke tahap peringkat menjadi guru, sekiranya perguruan kamu itu ada lambang tertentu, dia memang akan tatu. Sekiranya kamu dalam proses kamu menjadi mengambil jurulatih ataupun proses kamu belajar, kamu adalah anak murid nombor satu. Setiap kali prestasi kamu memang number one, and then guru tersebut akan menghadiahkan lambang tersebut kepada kamu. Dan tatu itu bukan kosong. Dia tak kosong macam yang di lengan ni. Banyak ubat yang disimpan di dalam tatu ink tu. Guru tersebut akan menyimpan ubat dalam ink tersebut dan itu akan ditatu kepada tangan kamu. And then tangan kamu tak boleh lagi memukul anak ataupun cucu kamu. Macam tu. Maksud tatu ni tadilah. Oleh kerana ubat di dalam itu sekiranya terkena manusia, dia pun akan lama dia punya efek pada manusia. Macam tu. Tatu tu. Let's say lah, contoh macam ni. Ni tubuh manusia kan. Kalau saya tumbuk dia, benda ini dia akan mengalir pergi tubuh manusia tersebut. Macam tu. Tapi saya tak pernah try lah. Okey, disebabkan kenapa guru beri tatu yang lambang macam ni? Sebab orang itu adalah orang yang boleh dipercayai, satu, rendah diri, jujur dan tidak cepat panas. Macam tu dah. Tak boleh sebarang orang yang ada tu. Kalau kamu panas, orang yang cepat panas barang ni, kamu bagi dia tatu tu, dia pergi tumbuk, habis tumbuk orang, matilah. Okey, clear? Tak wajib. Kadang-kadang macam saya, ada juga saya memberi anak murid saya lambang ini yang boleh dipercayai. Yang macam 6 orang tadi tu, yang sudah menjadi guru, semua mereka ada. Sebab mereka orang sudah belajar 3 tahun berturut-turut dengan saya. So I know siapa dia orang, personality dia orang macam mana, kriteria dia orang macam mana. Selepas dia orang dapat tu, sampai sekarang memang tidak ada berita yang memburukkan kelab dan guru. Okey lah. Macam tu yang boleh dipercayai. Okay, next question. Hello, Okay. selamat petang, saya Elton. Saya nak tanya, wajibkah seorang yang berminat nak join kuntau ni, dia join upacara tu? Mungkin kadang-kadang participant tu dia terbatas dengan agama, politik. Wajibkah dia join itu ataupun dia boleh join gerakan itu? Yang kedua, ada pertandingan ke untuk kuntau ni? Sebab saya tak pernah dengar ada pertandingan. Mungkin ada. Itu saja. Okey. Yang pertama, soalan pertama, adakah wajib bagi agama lain ataupun agama lain kan, dan bangsa lain mengikuti upacara miring tersebut, dan upacara dan proses-proses tadi kan adalah tidak wajib. Itu adalah terpulang kepada kamu sendiri. Okey. Sekiranya student tu Kristian, kalau dia ada beberapa jenis Kristian yang memang saya tahu dia tidak boleh upacara miring, dia di sebelah sajalah, you tengok saja. Yang boleh miring, ikut miring.
You cuma tunggu part untuk belajar saja macam tu. And then kita tak akan masa kalau kamu tak boleh kalau kamu bukan orang yang layak pegang upacara tu. And then yang kedua ni, that's why saya tahun 2000 berapa tu mengumpulkan semua guru di Sibu ini. Itu satu dalam sejarah lah, guru boleh duduk satu meja. Sebab masa tu saya baru expose, saya punya matlamat mengumpul semua guru untuk buat satu persatuan. Yang inilah tadi Persatuan Kuntau Sibu di bawah NGO ROS, bukan NGO, ROS. So pada malam tu saya rasa mungkin meja akan pecah, sebab dia lebih kurang dalam cerita Imen dia tu. Okey, guru dengan guru dulu tidak boleh bertemu. Kalau duduk satu meja, meja belah dua. Yang itu malam tu jadi sejarah, 13 orang masa tu. Saya pun takut masa tu mungkin dia akan mengamuk ke, ini akan mengamuk ke. Tapi seorang berjaya kumpulkan dengan dia punya mindset, kita orang kasih bersih, kasih berus. Kita perlu ikut zaman sekarang, saya cakap. Walaupun kita mengajar di dalam suasana hutan, so kita perlu buat satu persatuan supaya anak murid yang kita ajar dan ibu bapa yang menghantar anak murid untuk ke tempat kita belajar, dia tidak khawatir macam tu. So bagi pihak PDRM, dia pun tahu kita bukan menjalankan pertubuhan haram. Itu yang penting. Memang tujuan kami mewujudkan Persatuan Kuntau Sibu disebabkan itu. And then kenapa Kuntau ni belum dikenal? That's why. Itu apa orang cakap, Kuntau ni ada saya juga, sebab saya ada banyak kawan guru-guru silat, dia pun cakap macam ni juga. Saya pun tak pasti sama juga dengan Kuntau, macam tidak sama pala satu. And then Kuntau ni baru dikenal sekarang. Dia punya backup dari segi finance, and then dari segi motivasi daripada macam kita punya YB. Dia tak saya rasa dia orang tak pandang tinggi sangat pasal kebudayaan ini, macam ngajat and then macam-macam lah. Untuk yang Iban, dia tak pandang tinggi. Dia mau tu power sendiri, punya power. Dia tidak pergi care about our culture, our Iban culture. Macam tu lah yang saya tengok lah, yang sudah saya analyse. Okay, kalau NGO minta budget, dia bagi budget kecil. Kalau yang lain minta budget, dia bagi besar. Itu yang susah sekarang. So we try to bawa ini Kuntau masuk pergi Sukma. So that's why saya akan kemungkinan dalam beberapa bulan ni saya akan bertemu dengan rumpun-rumpun silat Sarawak di Kuching, barisan guru-guru tua ada, dan saya akan mendapatkan advice lah macam mana dia orang buat pengiraan markah dalam pertandingan Kuntau silat. And then we just ambil apa yang dia orang akan share. Itu saja yang akan membuatkan Kuntau ini berjalan sama taraf dengan seni mempertahankan diri yang lain. Macam itulah tujuan seorang. Petang, saya mau bertanya, ada dua soalan lah. Yang pertama, bagaimana Kuntau ini dia buat kelas, dia punya tingkatan tu. Kalau kita lihat yang silat gayung dia ada 6 sampai 6 dan. Ada juga yang sampai macam taekwondo dia 8 dan. Okay. Jadi Kuntau ni macam mana dia buat dia punya kelas tu? Okey. Yang pertama. Okey, ini menarik juga. Saya pun mau cakap tadi. Pasal Kuntau ni dia akan bermula daripada apa tu? Kalau silat dia cakap anak gelanggang, orang baru. Okey. Orang baru dia akan kita akan kenal dia akan pakai tali pinggang tali palak ni berwarna putih. Okey. And then yang sudah 2-3 kali belajar tu dia akan pakai warna biru. Macam tu. Lepas tu dia akan masuk pergi warna merah. Merah tu dia akan labak lah.
peringkat dia. Mesti mau 6 kali tamat ke. 6 kali tamat tu you darab dengan 2 minggu, berapa lama tu? 2 minggu tu untuk 1 kali tamat. Baru dia akan masuk pergi merah, kuning, hitam tali pinggang dia. Yang itu dia akan masuk sebagai jurulatih kanan. Jurulatih kanan macam tu. Dan apa lagi? 2 soalan tadi. Yang kedua, saya tertarik dengar dari segi linguistik Kuntau tu. Macam dari segi linguistik tu memang itu berasal daripada perkataan Hokkien. Dan ianya juga perkataan Kuntau digunakan juga di Filipina dan juga di Indonesia. Macam kita di Kuntau Iban ini, sebelum nama dia Kuntau Iban, apakah ada nama sendiri atau Pencak? Pencak. Pencak. And then Kuntau tu mungkin daripada nenek moyang dulu yang dengar radio ataupun tengok yang TV hitam putih tu dulu. Dia pergi Kuntau, habis tu masuk nama Kuntau. Daripada Pencak. Ini mesti perempuan mau tanya ni. Perempuan bolehkah belajar? Boleh. Tak ada masalah. Saya gemuk, bolehkah belajar? Boleh. Saya kurus, bolehkah saya belajar? Boleh. Tak ada masalah. Asal kamu tidak ada kecederaan tulang, patah tulang. Yang itu tak boleh lah. Ada soalan lagi? Okay. Mau tanya, is it studentnya, itu salah. Is it Kuntau tu yang perlu berbayar setiap bulan kelasnya? Oh, yuran perlu berbayar, tapi dia tidak per bulan, dia per sesi. Itulah saya cakap tadi, 2 minggu 1 sesi kan. 2 minggu 1 sesi. And then kalau kamu mau jadi jurulatih, berapa sesi kamu? 3 tahun, dalam masa 3 tahun. Berapa sesi? Tu banyak tu. So per sesi, ambil contoh yang saya punya. Sesi pertama untuk peringkat umur 12 tahun ke 18 sehingga 12 bawah 12 tahun adalah RM60 satu sesi. RM60 satu sesi. Okey, yang 18 tahun ke atas sampai 25 tahun dia adalah 100 satu sesi. And then untuk yang bekerja 25 tahun ke atas RM140 per sesi. Macam tu. Itu yang kelab 12 lah, Spring 12. Kalau kelab lain saya dengar satu bunga 150. Ada juga. Yang ni satu sesi 2 bunga. 2 bunga yang dipelajar. Yang saya cakap tadi satu sesi 1 bunga 150. Kalau kamu belajar 2 bunga macam yang saya punya tadi, dah 300. Ada juga yang macam tu. Dia tidak sama. Dia tidak standardized. Ada yuran. Sauta. Nak tanya, adakah setiap sesi pembelajarannya sama? Macam untuk jadi jurulatih kan 3 tahun. So, adakah setiap sesi pembelajarannya sama aja untuk 3 tahunnya? Oh, okey. Si sama. Yalah, memang dah boleh balik lagi pergi slide yang nama-nama Kuntau tadi. Okey. Dia akan macam ni lah. Satu sesi kan 2 bunga. So, kita example sajalah. Murid A dia akan belajar, dia cakap dia akan belajar sampai tahap jurulatih. Tak apa. Dia akan belajar 1 dan 2 satu sesi. 3 dan 4 satu sesi. Macam tu dah. 2 satu sesi. Dan dia akan menguasai kemungkinan lebih daripada bunga ini dalam masa 3 tahun. Itu dia. So, dalam seorang jurulatih itu, dia punya bunga akan ada 40 lebih macam lah jenis bunga dia yang tak sama. Bukan dia belajar ni terus belajar ni dalam masa 3 tahun, apa yang dia dapat nanti.
cuma 3 tahun belajar 2 bunga. Tidak. Dia akan masuk pergi stage by stage. Okey. Kenapa bunga ini banyak yang common kamu dengar dari tadi saya cakap spring. Apakah itu spring? Macam mana spring? Okey, yang saya tadi ada satu poin. Satu tumbukan dia boleh sampai 3 tempat. Okey, satu tumbukan sampai 3 tempat. Okey, itulah saya tidak ada helper nanti kamu orang. Okey. Satu pukulan 3 tempat. Macam itulah spring. And then dia flexible, you boleh tumbuk macam ni. Spring dia lapis dia banyak. Tahu tak? Nya macam tumbuk satu kali, nya boleh berlapis gig. Macamnya buah kuntau spring tu. Okey, kita ada soalan. Okay, right. Hello, Dr. Saya mau tanya pasal proses mandi pengampul macam mana tu? Yang first tadi. Okey, proses tu air yang yang cakap kamu curious, memang kamu curious kena pukul tu tadi. Okey. Ada satu baldi, saya tidak ada gambar, lama sudah tu gambar. Bukan gambar, baldi diisikan air dan air itu akan dijampi. Okey, dijampi dan akan dimasukkan ubat, and then setiap murid lah memang dia akan cara untuk masukkan pergi badan kamu adalah menggunakan kain putih. Dia akan rendam. Kadang-kadang ada juga yang kelak kuntau tak mengamalkan itu oleh kerana guru dia tidak ada ilmu yang itu. Macam tu dia tadi. Dia akan pukul 3 tempat. Yang ni bahagian lutut, perut dan atas dada. So dia akan pukul sini 1, 2, 3, and then murid ni akan dia belakang pun sama 1, 2, 3. Macam tu. Proses dia, tapi tidaklah pukul sampai kamu tumbang. Dia just buat yang gimmick saja tu. Sikit-sikit saja pukul. Sudah. Okey, kalau tak ada soalan lagi, kita ada beberapa soalan dari pihak pustaka. Okay, right. Okey, soalan pertama. Pesta Gawai Antu diadakan untuk mengingati orang yang telah meninggal dunia. Apakah tujuan Kuntau Iban dimainkan semasa pesta ini? Okey, tujuan Kuntau Iban dimainkan di dalam pesta Gawai Antu adalah untuk macam dia satu game tu, game. So kalau dia orang sudah minum kan, dia orang akan pada zaman dahulu kalau sudah minum dia satu orang akan tunjukkan kekuatan satu orang individu. So selepas satu ini dia akan tunjukkan macam ini, saya akan tunjukkan macam mana, yang ini dia akan tunjukkan macam ini. Dia seolah-olah macam untuk for fun itu. Untuk menunjuk-nunjuk antara satu sama lain macam tu. Kalau yang dulu-dulu lah. Okey. Okey. Soalan seterusnya. Apakah atau adakah pantang larang yang perlu diamalkan oleh seseorang individu yang telah mempelajari ilmu Kuntau Iban? Okey, ada. Untuk yang tidak miring tu tadi, yang Encik ni tadi cakap, yang tidak, yang terkecuali untuk mengikuti upacara miring adalah tidak ada pantang larang. Okey, tidak ada pantang larang. Yang mengikut upacara miring tadi, bagi yang dapat untuk mengikut upacara miring, memang ada pantang larang. Dalam proses 2 minggu, you tak boleh minum alkohol. Dalam 2 minggu, you tak boleh makan ngot. Okey, ngot. Okey. Silent nanti dalam video. Babi. Tak boleh makan tu. Okey, and then apa tadi ya? Tak boleh tidur di tikar mengkuang. Yang sudah ada isteri tidak boleh tidur dengan isteri selama 3 hari. Kalau saya single tak apa. Okey.
3 hari tak dapat tidur dengan isteri oleh kerana pengampul yang saya cakap tadi, pengampul, pengerampas, semua ubat tu akan mengalir pergi isteri kamu. Sekiranya kamu bersentuhan dengan isteri kamu, lahir anak kamu nanti, anak kamu boleh tembam, boleh buang dari sini pun tidak ada sakit dah. Dia akan jadi macam bola tu. Hujan panas dia sendiri pergi keluar sana main nanti. So jadi anak kamu nanti akan akan jadi nakal lah, lasak dia. Tak boleh. Yang tak mengikuti upacara tu ataupun bangsa lain seperti Cina ke, Melayu ataupun Kristian yang ada tak boleh pegang tu barang, dia yang saya cakap tadi ke tepi, tidak wajib untuk mengikuti upacara tersebut, tidak ada pantang larang. Macam tu. Okey. Seterusnya, titik kelemahan musuh di waktu pagi, tengah hari, petang dan malam. Bagaimanakah anda menentukan titik kelemahan musuh mengikut jam atau waktu tersebut? Itu yang saya cakap tadi. Itu adalah sulit. Saya tak boleh bagi tahu kamu orang. Nanti kamu orang balik rumah ataupun tengok kawan tak puas hati, you punya kerja, saya yang bikin. Nantilah kamu jam berapa sekarang? Tak habis cerita. Jangan, tu sulit, saya tidak boleh cakap. Sebab itu semua anak murid saya, kemungkinan dalam beratus orang sudah, saya tidak pernah cakap benda itu dengan orang. Okey, sebab guru yang mengajar saya pasal itu pun cakap hanya you saja yang tahu itu. Okey. Okey, kita ada lagi soalan. Adakah terdapat unsur rasukan dalam Kuntau Iban? Tidak ada. Tidak ada sekali rasukan pasal Kuntau tu. Dia cuma berbeza, hanya mengekalkan tradisi bagi tujuan upacara miring saja tadi. And then kedua adalah untuk seni mempertahankan diri. Dia ada beza di situ, ada gap dia. Dia tidak combine dengan adat dan seni mempertahankan diri. Tidak. Adakah Ngadan seorang pendekar Dayak atau berasal daripada sesebuah legenda atau mitos? Adalah pahlawan Dayak. Bukan mitos. Ini adalah betul-betul. Bukan cobaan, betul-betul. Okey. Dia adalah betul. Sampai sekarang aliran dia sampai dengan Guru Kiroh pun sudah meninggal. So setiap kali upacara miring memang saya orang akan panggil Ngadan. Bukan panggil dia terus datang, tidak. Just sebut nama dia and then Guru Kairoh tadi. Kalau nama Melayu dia Kairoh, dia Iban, kombut tu Melayu. Tu Kairoh tadi. Kiroh tadi. Yang ada cerita tadi Kiroh tu. Dia dulu orang Kapit, and then dia ajar semua yang di Sarawak. Sudah banyak tempat dia ajar, and then dia pindah pergi Sabah. So di Sabah memang banyak aliran yang sama dengan kami. Spring 12 macam itulah. Next. Okay, kita ada soalan terakhir. Jika seseorang individu itu melanggar sumpah, apa akan berlaku ke atas individu tersebut? Nice. Dalam TikTok saya tidak pernah terima soalan ni. Ini baru first time. Okey. Saya ada buat konten TikTok pasal ni, bukan untuk konten yang apa perogai itu ke apa. Untuk kebudayaan. Okey. Okey. Soalan dia tadi apa tadi ya? Jika seseorang individu itu melanggar sumpah, apa akan berlaku ke atas individu tersebut? Okay, right. Yang ini memang boleh saya cakap, boleh saya bagi tahu ke orang di sini. Okay. Dia punya sumpah itu tadi, berdasarkan kalau saya cakap di sini adalah tidak boleh menyerang antara satu sama lain.
tidak boleh mengkhianati antara satu sama lain, dan tidak boleh mengkhianati guru yang mengajar. Dan sekiranya mengkhianati antara satu sama lain ataupun kamu menyalahgunakan kuntau ini, kamu akan kalau saya orang cakap iban tulah lah dalam saya Melayu Sarawak pun sama aja, tulah lah. Tulah, nya akan tulah lah. So kemungkinannya akan pakai motor jatuh ke apa, di langgar kereta ke apa macam ya lah. Kadang-kadang masa kita jangan tu penting tadi. Jangan menjual. Tahu sih. Jangan menjual. Jangan menjual lah, jangan menjual diri. Badah kami tu pandai kuntau. Kita mau macam ya. Yang sih boleh sekali. Sebab apa yang akan dipelajari selama kemungkinan kamu belajar 2 tahun dan kita mencabar orang lain, kosong, zero knowledge kita akan keluar. Nya akan diberi lenyap dari kita. Yang dipelajar kami bunga nanti tinggi, and then kami itu mencabar orang. Time mencabar orang ya, kita memang lupa terus benar ya. Habislah kita dilanyap orang. Macam ya. Dan Esra satu. Yang ini penting. Ini memang tidak ada dalam fikiran kamu tadi soalan ini. Sekiranya tidak membayar yuran ataupun sekiranya kamu sebagai pekerja hanya hadir seminggu, selepas itu kamu ada masalah lain hingga menyebabkan sesi pembelajaran kamu itu terhenti. Kita si dapat belajar lagi, si dapat terusan. Macam ni. Yuran bayar full. Paling penting yuran bayar full. Okey. Mun kita si bayar full, nya bukan guru yang ngaco, bukan. Bukan guru yang ngaco. No. Kita slice tu kasih back ni. Okey, back. Lagi. Okey, tu. Okey. Benar tu. Tu adalah tiang kekuyang. Kami orang panggil tiang kekuyang, tiang sumpah. Leluhur guru dan moyang guru yang akan duduk atas tu. Setiap kali orang belajar, yang akan duduk di atas tu dalam bungkusan tu. Orangnya akan ngaco. Kita mula guru kita macam ya. Maksudnya lah. Okey. 2 orang sudah meninggal. Benar inilah. Tapi bukan di saya, di guru-guru saya dulu. Meninggal atas sebabnya macam mempersendakan guru. Si belajar habis, orang-orang jangan boleh balik je. Sibuk pergi belajar. Sibuk bayar kepuni orang mana puni. Ditinggang blok kren seorang. Tak nang ada cerita tak benar. Ditinggang blok kren, and then seorang scaffolder jatuh. Pipe 3 meter ya. Ucuk sebelah tu keluar. Bunyi lah. Mungkin kita orang si mau belajar ataupun rasa benar atau boring, kita pandangkan guru, kami stop, kami asal si boleh. Kami bayar full supaya kita si puni. Guru si ngaco. Yang orang makhluk kan kita si nampak yang ngaco. Sebab kita orang sumpah depan tu apa? Tu. Ya Allah teh. Si ada dalam soalan, si ada dalam kepala soalan tu tadi. Okey? Boleh ha? Boleh. Kami lepas kami potong ayam tu, dah sembelih ayam tu, anang pakai baca lah, ada baca. Sembelih ayam tu, lepas nya kan ayam tu tergolek. Nya tergolek, and then sayapnya macam tu. Dari sialah kami akan tahu personality orang tu. Let's say contoh, tok nyampun ayam. So kami akan tahu personalitinya dalam ayam tu. Macam ya lah. Ya, kegunaan ayam ya. Ayam yang makan
Hah? Dimakan mentah ke ayam. Tok dibakar dulu tok. Tok bahagian paha semua bakar. Seko lah bakar seko. Tok perlu yang dulu keluarkan dulu tok. Jantung tok. Before ayamnya dibakar. So after dah masak semua, ni akan potong lah. Potong bahagian bawah paha kaki, sayap ayam. Ayamnya ada jenis kan? Jenis ayamnya. Ada. Tok ayam kampung. Ayam kampung. Okay, mungkin kita pergi beli ayam 3 kilo ya, si dapat lah. Siapa kita ampunnya luput kelak makan. Nya perlu ayam kampung. Okey, mun ayam betina si boleh. Ayam betina khas untuk tamat ngajat. Okey. Mun ada gelak kita orang ada baca kunto, tiba-tiba guru ngasuh kita nyuruh kita mai apa? Mai mana indok dah jang ke habis cerita lah kamu. Kamu punya kuntau ni macam nanti. Okey. Mano betina pakai tamat ngajat. Mano lelaki pakai tamat kuntau, ya. Macam tok tamat dulu latih tu. Seorang tu. Tok dengan orang baru, tok dengar biru. Siapa tanya tadi? Biru. Di palanya. Tok dah berapa kali tamat? Tok dah hitam, tali pinggangnya si nampak gila tu. Tok pun sama. Tok biru, putih belakang, semua anak gelanggang belakang. Terima kasih Encik Dennis. Okay. Lagi sekali kita berikan tepukan gemuruh ya kepada Encik Dennis. Kita orang kira bertuah datang hari itu. Ngan start sekali semua bertuah. Sebab in Sarawak the first time ceramah kuntau di sini. First time. Kuntau expose. Thank you lah untuk semua staff Pustaka Negeri Sarawak 1000. Untuk kita dah invite kami orang lah. Boleh invite banyak lagi. Okay. Invite banyak lagi. Banyak lagi. Sampai kucing saya boleh je. Okay. Thank you. Sama-sama.